kelebihan, Datuk. If you compare satu kerajaan bersendirian tanpa kerajaan campuran, maksudnya satu kerajaan yang which was formed bahasa Inggeris, which was formed single by single political party in comparison to kerajaan campuran, few political parties coalition. Perbezaan dia. Alright. Jadi pertama sekali saudara, kita nak beritahu bahawa apa kelebihannya. Untuk mengetahui kelebihannya, kita kena ulas dulu tentang kekurangan. Bila kita ada kerajaan yang terdiri daripada pakatan musuh-musuh politik, ini bukan hanya telah dicuba oleh Barisan Nasional Bersatu dan PAS, begitu juga dengan GPS, tetapi telah juga dicuba oleh Pakatan Harapan dan ternyata mereka gagal. Kenapa saya kata gagal? Kerana akhirnya kita lihat Pakatan Harapan hanya bertahan 22 bulan. Kerana bila mereka memerintah, mereka ni memang daripada dulu lagi bermusuhan di antara satu sama lain. Tetapi demi untuk mendapatkan kuasa, mereka berpakat membentuk kerajaan dengan harapan bahawa ni tolong ini ganti. Dengan harapan mereka boleh mewujudkan sebuah kerajaan yang stabil, dan ternyata gagal. Kerajaan itu tidak stabil. Lebih-lebih lagi kita lihat bila bersatu bersama dengan PKR dan juga DAP, mereka telah mencuri ahli daripada parti-parti lain, untuk dijadikan ahli parti mereka, untuk menambah jumlah ahli parlimen parti mereka, supaya kerusi Perdana Menteri itu tidak perlu digilirkan ataupun dirotate ataupun diserahkan kepada Anwar Ibrahim. Itu pertama. Begitu juga dengan kedudukan Barisan Nasional yang telah mengangkat Parti Bersatu sekali lagi menjadi ketua kerajaan, pun tak stabil. Mereka memang tidak mencuri lagi ahli parlimen daripada UMNO, tetapi mereka masih meneruskan usaha untuk mendapatkan sokongan daripada parti seperti PKR. Itu sebab ada 4 orang MP daripada DAP, daripada PKR telah melompat menjadi ahli parlimen bebas dan kemudian memberikan sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. So itu satu, ketidakstabilan kerana the minority was given the opportunity to rule the majority. That is the actual words. Betul. Mahathir 13 kursi diberi peluang menjadi Perdana Menteri dan menjaga parti yang lebih besar, parti PKR 42 kursi. Sama juga dalam kes UMNO dan Barisan Nasional bekerjasama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. The actual numbers of MPs yang won the 2018 election using the tickets of PKR but under PPBM is only 5 of them. Before that 6, but one of them, Dr. Shahrudin, ex-political secretary of Muhyiddin Yassin, left and went to Pejuang, join Pejuang. So the actual thing, 32 MP, 9 dicuri daripada PKR dan lagi 16 dicuri daripada UMNO. Seorang ni diletak jadi Perdana Menteri, akhirnya mereka mengkhianati UMNO, akhirnya mereka tidak menunaikan janji-janji mereka pada UMNO, akhirnya mereka bully UMNO yang ada jawatan Timbalan Perdana Menteri pun tak bagi, sehinggalah bila dia dah nak ditolak oleh wakil rakyat UMNO, barulah dia serah kepada Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Timbalan Perdana Menteri. So kualiti kementerian yang dibagi dan kemudian tindakan mereka menikam belakang UMNO ini menyebabkan keadaan menjadi huru-hara, keadaan menjadi tidak tenteram di dalam kerajaan, dan they are actually killing each other. Macam orang yang tidur satu bantal tetapi mereka ada mimpi yang berlainan.
Dia duduk satu coalition, tetapi mereka ada agenda yang berlainan. Ini satu kelemahan sekiranya kita mempunyai hybrid government ataupun sebuah kerajaan campuran. Kedua, bila kita nak buat keputusan, kita tak boleh buat keputusan. Kita nak buat keputusan besar macam mana pun, PM kena consult. Masa zaman Pakatan Harapan, apa juga yang Tun Dr. Mahathir buat, sekiranya DAP tak setuju, maka akhirnya tak jadi. Apa juga yang Tun Dr. Mahathir nak buat, sekiranya Anwar tak setuju, tak jadi juga. Sama jugalah, mungkin Mat Sabu lebih banyak ikut saja. Dia pun tak ada seorang pendirian. Yang penting, dulu dia pakai kancil, bila dia jadi menteri, dia ada kereta, ada bodyguard, itu je yang dia fikir. Dan sekali-sekala, dia nak jadi tukang masak. Tetapi dalam kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri, bila dia mengambil alih kerajaan pun, dia diminta untuk menunaikan janji tidak mengubah barisan kabinet. So, macam mana you ada sebuah kabinet, you jadi Perdana Menteri, you ada sebuah kabinet yang diwarisi daripada orang lain. It's not your cabinet. So, benda baik yang nak dibuat oleh Datuk Seri Ismail Sabri, tak boleh nak katakan itu Barisan Nasional yang buat. Tak boleh. Dan sudah pasti, kalau benda tu baik dan boleh menaikkan imej Barisan Nasional, yang lain ini, dia tahu last kali dia akan bermusuhan dengan Ismail Sabri, akan bertentangan, berlawanan parti dalam pilihan raya ke-15. They will sabotage whatever agenda tried to be carried out by the Prime Minister. So cuba bayangkan, contohnya macam tadi kawan-kawan kita bercakap pasal ada kalanya kita, contohnya pada tahun 2016, saya masih ingat lagi Datuk Seri Najib pergi ke China. Kita pergi ke China. Pada ketika itu kita baru berhadapan dengan boleh dikatakan pemboikotan minyak kelapa sawit oleh European Union pada 2016. Satu kelebihan dia, bila kita ada seorang Perdana Menteri yang berwibawa, yang memerintah mengikut acuan dia sendiri, dia boleh decide by himself. Dia tak perlu consult nak pergi ke China ni, dia boleh pergi terus. Dia boleh negotiate dengan Presiden Xi secara terus, bersendirian, tanpa perlu nak consult dengan Tan Sri Muhyiddin ke, consult dengan Mak Sabu ke, consult dengan Lim Kit Siang ke, Lim Guan Eng ke. Tak perlu. Dengan Presiden Haji Hadi ke, tak perlu. Itu sebabnya kita lihat bila European Union boycott kita punya minyak sawit, Presiden Xi telah memberikan jaminan bahawa setiap minyak sawit kita yang tidak dibeli oleh European Union, they are willing to buy all of it sampai certain years. Walaupun kita tahu bahawa mereka juga sudah mula menanam sawit di Indonesia. Kemudian mereka juga kalau kita tengok, dulu mereka adalah antara orang yang banyak menggunakan getah Malaysia. Tetapi mereka dah tanam getah mereka sendiri di Kalimantan. Tetapi disebabkan kita ada hubungan baik dua negara, antara Datuk Seri Najib dengan Presiden Xi. Dan Datuk Seri Najib ni dia kelebihan dia sebab dia anak Tun Razak. Dia anak Tun Razak. So China very respect Tun Razak ni betul-betul tinggilah, very highly dia punya respect on. Itu sebab bila mereka hantar duta ke Malaysia, nombor satu, duta kita akan menghadap ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Bertuan Agong. Nombor dua, dia akan menghadap Tun Puan Raha dulu. Dia bukan menghadap Perdana Menteri dulu, dia akan menghadap Tun Puan Raha dulu. Sebab Malaysia ni jasa dia dengan negeri China cukup besar. Ini ramai orang kata kita ni dulu masa zaman Datuk Seri Najib kata kita jual negara pada China. No, the actual thing is hubungan diplomatik antara Malaysia dengan China begitu baik kerana apa yang dirintis zaman Tun Razak. Sebenarnya ramai tak tahu bila kita berhadapan dengan ancaman komunis dulu zaman Allahyarham Tun Razak.
dia tahu bahawa macam mana nak selesaikan masalah ancaman komunis. Komunis dapat bekalan senjata, bekalan duit, makanan semua datang daripada mana? Daripada tanah besar China. So the only way for you to stop ancaman komunis ni ialah dengan menghentikan sumber mereka, sumber senjata mereka, sumber kewangan mereka. Dan cara yang dipilih oleh Tun Razak ialah bukan memerangi negeri China. Negeri China satu negara yang besar. Macam mana kita nak berperang dengan negeri China? Tetapi dengan membuat hubungan diplomatik dan hubungan perdagangan. Strategi. Itu strategi Tun Razak. Jadi bila kita adakan hubungan dagangan, Malaysia adalah negara bukan blok komunis yang pertama. China dengan Russia memang mereka berdagang, tetapi Malaysia negara bukan blok komunis yang pertama membuka pintu dagangannya dengan negeri China. Selepas Malaysia membuka pintu dagangannya dengan negeri China, itulah semua negara-negara yang bukan blok komunis ini mengadakan hubungan dagangan dengan negeri China. That's why the Chinese, they really appreciate what has been done by Allahyarham Tun Razak. Dan kemudian kena ingat pada ketika satu masa dulu di pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, China pun tak ada. China tu tak ada di pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Taiwan was representing them. At that time. So after apa yang kita pelopori, ini menyebabkan mereka mula diterima. That's why bila zaman Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri, hubungan antara Malaysia dengan China begitu rapat dan kita buat banyak usaha sama. Cuma malangnya bila tukar Perdana Menteri, high speed rail dipotong, banyak perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani dengan syarikat-syarikat daripada negeri China telah pun dihentikan oleh Kerajaan Pakatan Harapan, menyebabkan hubungan kita keruh. Kemudian kebijaksanaan manusia bernama Mahathir pula menjalinkan hubungan dengan Pakistan, menyebabkan hubungan antara Malaysia dengan India pula menjadi keruh. India adalah negara yang banyak mengambil minyak kelapa sawit kita. Memang banyak. So itu juga antara perkara-perkara yang memberi kesan kepada kita punya peneroka Felda, Fekra dan juga usahawan-usahawan yang mengusahakan tanaman sawit.